Alright. Promo. Okay, ni dah buka. Share. Nanti Syazah bagi tahu. Dia beli. Okay. Boleh. InsyaAllah. Shift. Okay. Boleh nampak saya share? Ada dua kan? Satu ayat, satu lagi nota kita. Yang kita sedang bersambung daripada bab mengumpat. Daripada bab mengumpat. Okay, terlebih dahulu marilah kita mulakan pertemuan kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nawwir bi kitabika absarana wa atlik bihi alsinatina washrah bihi sudurana wasta'mil bihi ajsadana bihaulika wa quwwatika fa innahu la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Amin. Baik. Alhamdulillah. Pertama ni kita panjatkan puji-pujian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan rahmatnya kita masih lagi dapat bersama-sama bertemu untuk kita meneruskan lagi kita punya pengajian kita, siri untuk kita membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim bersama-sama. Di antara perkara yang kita patut syukuri ialah yang pertama iaitu Tuhan masih lagi memanjangkan umur kita. Maka dengan itu dapat lagi untuk kita menambah amal kebajikan, dan kedua untuk kita memohon keampunan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita bersyukur bila pagi hari tu buka celik mata kita bermaksud alhamdulillah ya Allah, aku masih lagi boleh menambah amal kebajikan dan aku masih lagi boleh memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kematian pada kita sangat dekat. Saya tak tahulah yang lain, tapi di kalangan saya, keluarga dan sebagainya, rasa yang terdekat saja, yang hampir kenalan-kenalan yang pergi meninggal dunia, terutamanya berkaitan dengan wabak-wabak COVID ni lah. Apabila bercerita yang meninggal ni muda dan sebagainya, rupanya balik-balik pusing-pusing kawan isteri, kawan abang, kawan saya, itulah. Jadi kita bersyukur Tuhan beri kita kesihatan, Tuhan beri kita kehidupan lagi. Yang kedua, dua nikmat yang selalu Nabi SAW ingatkan kepada kita. Tapi saya pun dah jarang ingatkan. Dua nikmat yang biasa dilupakan oleh manusia, nikmat kesihatan juga nikmat masa lapang. Nikmat kesihatan juga nikmat masa lapang. Nikmat kesihatan kita sedia makruf tahu. Nikmat masa lapang, nikmat untuk kita dapat mengenang dan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan melakukan kebaikan-kebaikan dengan penuh rasa khusyukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dia ada masa lapang tapi tak dapat melakukan ibadah. Ada orang dia ada masa kerja yang panjang tapi dia tak dapat merasai khusyuk kadang-kadang bila dia nak menyebut kalimah Allahu Akbar, Subhanallah, solat pun terkejar-kejar. Bukanlah kita nak merendahkan dia, tapi itulah susun atur dunia ni. Kejap kita akan diberikan masa, kejap kita akan diberikan mungkin kesempitan. Apapun saat kita ada sikit masa lapang ini, dapat kita menghadirkan hati, menghadirkan diri kita untuk kita mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Sebelum ni dah kita bincangkan berkenaan dengan ayat daripada surah Al-Hujurat. Al-Hujurat bermaksud bilik, bilik-bilik. Bilik-bilik. Bilik-bilik yang macam mana? Ada dua. Satu, secara literalnya adalah bilik-bilik pada zaman Nabi.
Ingat tak dalam kisah ini ada orang-orang Arab Badui yang nak memanjat bilik Nabi. Memanjat bilik Nabi. Secara literalnya Al-Hujurat memang bercerita tentang bilik yang selain daripada itu, secara kita kata apa? Secara isyaratnya lah, bahasa yang mudah, iaitu bercerita tentang fasal-fasal, bahagian-bahagian pembelajaran tarbiyah kita daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. So, kita dah salah. Kita dah sampai perbincangan kita sebelum ni. Saya ulang sikit lah kan, ayat yang ke-12. Ayat ni kita berbincang, tak panjang pun sebenarnya. Ayat yang ke-18 kita dah habis dah. Kita dah ayat 12 dah. Okey. Ayat yang ke ayat yang ke-12. Pertama 12. Pertama sekali iaitu ayat-ayat yang kita bincang ni iaitu ayat tentang sesama orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Iaitu kisah tentang bagaimana sifat di antara orang beriman dan orang beriman yang lainnya. Sebab itu kalau tengok ayat 13 tu general, tu umum. Wahai sekalian manusia. Tapi ayat yang kita bincang ni, dia adalah ayat tentang orang beriman dengan orang beriman. Iaitu telah kita bincangkan pada minggu lalu apa? Iaitu yang pertama, Tuhan kata jauhilah. Bukan jangan buat, tapi jauhlah. Bermaksud kalau nampak dekat-dekat kawasan situ, ini cerita apa ni? Macam bestnya kan, membawang. Maka kita jauhkan perkara tersebut supaya jangan kita mula untuk mengikuti perkara-perkara yang akan menimbulkan kita, iaitu sangkaan. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Ijtanibu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, jauhilah. Jadi orang beriman, di antara sifatnya sesama orang beriman apa? Dia menjauhi prasangka-prasangka. Ada orang yang mula berprasangka-prasangka di Facebook dan sebagainya kan. Tengok keutamaan kita bagaimana, sama ada kita nak ikut ataupun tidak. Berkaitan dengan perkara-perkara keselamatan, mudarat, manfaat diri kita, mungkin kita boleh ambil iktibar ataupun kita ikuti. Tapi sekadarnya kemudian dia punya apa, tindakannya balik kepada kita. Saya nak cerita satu benda contoh supaya kita lebih senang faham. Tapi saya ingat tak apa kot, kita boleh cerita. Iaitu saya bagi contoh, bila timbul isu tentang sedekah ataupun infak untuk Palestin, timbul isu berkenaan dengan ada kumpulan yang dituduh tidak mengisytiharkan pendapatan-pendapatan, bagaimana pembelanjaan mereka kan, sebagainya. Okey. So benda tersebut ditimbulkan oleh seseorang yang agak kuat vokal ya, berlantang bersuara. Dia mencerita tentang aman Palestin. Saya cerita ni, saya bukan orang aman Palestin dan saya tak ada kaitan pun, dan saya tak pernah memberi kepada aman Palestin. Saya beri biasanya dekat Aqsa Sharif tu adalah kan, itu pun tidaklah orang kata apa, tidaklah besar ataupun tidaklah terlalu selalu Aqsa Sharif. Tapi timbul dengan aman Palestin. Aman Palestin ni dua-dua Palestin lah, Aqsa Sharif, kumpulan NGO dengan aman Palestin. Timbullah orang mengungkit tentang kisah-kisah aman Palestin, bagaimana dan sebagainya, sampai mereka buat press conference, sidang media menjelaskan. Mula-mula kan saya ikut. Mula-mula saya ikut. Saya kata, apa cerita ni? Sebab orang-orang aman Palestin ni kawan-kawan saya. Dan saya kenal mereka ni orang baik-baik lah. Kan, orang baik-baik. Tapi bila timbul orang memperlekehkan, mengungkit tentang sama ada mereka ni buat kerja ataupun tidak, ataupun ambil duit. Sekarang ni kan orang gunakan NGO as a business sekarang kan. 30% daripada pendapatan orang gunakan untuk dapatkan duit daripada sumbangan-sumbangan. So saya mula-mula ikut juga. Sampailah satu masa saya rasa, saya baca ayat ni kan, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah kamu daripada sangkaan-sangkaan. So akhirnya saya pun ambil pendirian. Saya tak pernah terlibat dengan aman Palestin. Saya tak pernah memberi kepada aman Palestin. Saya bukannya government
yang menjadi orang yang bertanggungjawab, pegawai bertanggungjawab untuk menyemak. Lalu saya kata, okeylah, itu di antara mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Saya bagi contoh ni satu, saya tak katalah mesti ikut cara saya dan sebagainya. Tapi itu pengalaman saya sendiri. Ijtanibu kasiran. Kita menjauhi sangkaan-sangkaan. Walaupun mungkin dalam hati kita ada rasa perasaan geram, mestilah kita kena ambil tahu. Sebab duit kita pergi ke mana. Tapi dalam saya fikir balik, aku pun tak bagi sumbangin ke situ. Buat apa aku nak cari fikir zon bukan-bukan. Kan? Ijtanibu kasiran minadh-dhann. Sebab apa? Di akhir nanti kita akan cerita, wattaqullah. Takwa tu adalah lebih utama. Memanglah kita geram, kita rasa macam, ish, patut enggak aku nak tahu kan ni, biar padan muka NGO ni kan. Tapi wattaqullah. Kita nak bertakwa kepada Allah Ta'ala. Yang mana Tuhan kata sifat orang beriman, dia menjauhi zon, sangkaan-sangkaan. Kecuali dalam hal-hal tertentu yang saya kata berkenaan kan. Bagaimana yang telah kita cerita di antara kisah mengumpat ataupun mencari maklumat, iaitu pada perbincangan kita yang lalu apa, tak salah kalau hal-hal tersebut berkaitan dengan hal dizalimi, untuk buat aduan pada dizalimi kepada sultan ataupun hakim. Seorang isteri dibuli, dibelasah oleh suami, mencerita kepada hakim, polis dan sebagainya. Boleh dia menceritakan. Bantu dalam perkara kebongkaran, tujuan mengembalikan dan sebagainya. Okey. So ada juga yang minggu lepas, wala tajassasu. Jangan kita mencongkil-congkil, mencari-cari. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu mengumpat satu dengan yang lain. Kita sambung, iaitu Allah Taala sebut, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Maksudnya, adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudara ni yang sudah mati? Ayuhibbu, tu adakah yuhibbu, kalian ni suka, ahadukum, seseorang daripada kamu yang yakula lahma akhi, dia makan daging saudaranya maitan, yang sudah pun mati. Ni Allah Ta'ala nak bawakan yang kita panggil sebut sebagai amsal. Allah Ta'ala membuat bandingan. Dia datangkan perumpamaan. Perumpamaan dalam bahasa Al-Quran kita panggil apa? Amsal. Perumpamaan. Jahat seperti Fir'aun. Contohnya jahat seperti Fir'aun. Dalam bahasa Arab, bahasa tafsir, istilah tafsir dia panggil amsal. Daripada perkataan masalah. Jadi kalau doktor semua mengaji lepas ni kan, tiba-tiba jumpa masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara falamma adha, kan, masaluhum. Dalam surah Yasin pun ada kan, masalul ladzi, macam itulah. Surah Al-Jumu'ah sebelum ni ada masalul ladzina hummilut taurah. Jumpa perkataan-perkataan disebut masal, amsal. Ini bermaksud ada cerita perbandingan dekat situ. So lihatlah kan, di antara Allah Ta'ala sebut, di antara perumpamaan orang-orang yang berkata yang baik, maka cakap dia, perkataan yang baik yang dikeluarkan oleh lisannya seumpama seperti pokok yang kukuh, tinggi menjulang dan dengan akar yang kuat. Orang yang berkata dengan prinsip yang baik, dengan benda yang betul, maka Tuhan kata perumpamaannya seperti pohon yang sangat tinggi kan, dalam surah Ibrahim. So amsal ni kita sebut sekarang tentang amsal. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Allah Subhanahu Wa Taala membuat bandingan yang disebut sebagai amsal supaya kita faham berapa teruknya ghibah ini. Teruknya soal mengumpat ni. Lepas ni baca Quran, tiklah ayat perumpamaan. Ada berapa perumpamaan? Saya pun tak ingat ada berapa. Banyak. Perumpamaan dengan lebah, perumpamaan dengan hujan, perumpamaan dengan pokok, perumpamaan dengan awan. Okey. Ia seumpama dia seumpama memakan daging. Dia seumpama memakan daging saudaranya, saudara yang telah mati. Orang mengumpat ni sebenarnya nak kata, Tuhan nak kata buruknya, dia seolah sedang memakan daging. Bukan daging biasa, tapi daging orang yang dia umpat tersebut, daging orang yang telah mati. Maka ingatlah bahawa mengumpat itu seolah memakan bangkai manusia pula. Bangkai manusia. Bangkai biasa kita tak nak makan. Ini kan pula bangkai manusia.
Tapi apa bangkai yang boleh makan? Inverted comma. Ikan boleh makan lah. Kan? Ikan boleh makan. Binatang lain yang mati tanpa disembelih dengan nama Allah, maka dikira sebagai bangkai. Uh, Contohnya lembu mati kena langgar. Tengah kru tu dah nak ujung nyawa sempat sembelih. Okey lah. Tapi kalau lembu tu mati, lepas tu kita pun rasa macam, tak apa, lembu ni baru dia mati ni. Kan? Lepas tu dah mati dulu baru kita sembelih. Lepas tu kita pun lapar usung sana sini. Maka dikira sebagai bangkai. Ni manusia yang dikira telah mati. Manusia takkanlah mati disembelih kan. Sembelih pun tak boleh makan. Okey, maka dikira sebagai bangkai. Betapa buruknya orang yang mengumpat seseorang dan orang yang dikatakan itu umpama seperti bangkai. Mereka diumpat itu boleh kira sebagai yang telah mati kerana tidak berada di depan mata. Di antara sebab Tuhan akan kata maitan tu bangkai, sebab orang mati kan tak ada depan mata. Maksudnya dia tak boleh membela diri kita, tak boleh membela dirinya. Bukankah orang telah mati tak dapat mempertahankan diri mereka lagi? Itu maksud ayat di sebalik yakulalahma akhihi maitan. Akhihi maitan ada maksudnya apa? Yang pertama nak gambarkan buruknya seorang yang mengumpat tu, bahawa dia bercakap, dia mengumpat, dia makan daging seorang telah mati. Akhihi maitan juga bermaksud apa? Orang yang telah mati tu sifatnya, orang yang tak boleh mempertahankan diri. Contohnya dia kata, kalau mungkin dia berkata depan-depan, mungkin orang tu boleh mempertahankan diri. Ataupun dia berkata kat sini, nanti kau sampaikan kita cerita-cerita ni, nanti kau cakap lah kat dia. Mesti tak boleh cakap apa-apa kat kita. Mungkin orang tu lemah, orang tu tak pandai berbahas, kan? Akhihi maitan, orang yang tak boleh mempertahankan dirinya. Okay. Okey. Dan perihal tentang makan daging bangkai manusia ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut dalam hadis. Ni tadi dalam Al-Quran Tuhan kata seperti makan daging saudaranya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang perkara-perkara mengumpat ni. Nabi kata perihalnya sama dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehubungan dengan seseorang yang dicabut kembali hibahnya. Ya, satu masa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ramai orang-orang yang hebat. Hibah kan. Hibah ni hebat. Orang, tapi dalam bahasa Arab ni hibah ni kewibawaan. Orang yang ramai yang nampak kewibawaannya. Tapi Nabi kata hati-hati dengan kewibawaan yang dicabut. Apa kewibawaan yang diangkat, yang dicabut. Sehingga Nabi kata apa? Kal kalbi yaqi'u summa yurji'u fihi qai'ah kan, qai'ih. Nabi kata seperti anjing yang muntah lalu memakan kembali muntahnya. Nabi nak kata orang mengumpat ni diangkat kehebatannya, kewibawaannya, yang umpama seperti mana dia ni muntah lalu dia makan kembali muntah dia. Itu mengumpat. Jadi orang mengumpat ni sebenarnya dia nampak macam smart, cerita pasal orang dan sebagainya. Kadang-kadang dalam bentuk nampak macam baik lagi. Kita nak berkongsi cerita kan, dengan kopiah ke ataupun dengan ketokohan pakai blazer ke. Tapi Nabi kata apa? Orang yang mengumpat ni akan dicabut kehebatannya, kewibawaannya. So macam mana nak bina kewibawaan? Kan, kewibawaan orang yang amanah kan. Macam mana nak bina kewibawaan? Orang yang sentiasa membaca Al-Quran, orang yang sentiasa bangun pada malam hari. Tu sahabat-sahabat kan yang saya syarah pada malam-malam tu, salaf tu. Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali. Mereka ada hibah mereka, kewibawaan mereka. Macam mana mereka dapat? Malam hari bangun beribadah, siang hari menjadi seorang yang tegas dan tidak berkata perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kewibawaan seseorang. Tapi Nabi kata once sekali orang tu melakukan umpatan hibah tadi, maka dia akan diangkat kehebatan kewibawaannya. So umpama seperti mana nampaknya dia tu sebut perbuatannya seperti dia muntah lalu memakan kembali muntah dia. Okay? So jangan melakukan mengumpat. Nampak walaupun dalam keadaan yang macam smart dan sebagainya, kerana Tuhan akan mengangkat kewibawaannya kemudian tu. Dan sebelum itu Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang sama, lagi panjang hadis ni, lagi salana masalus sau, Nabi kata tiada bagi kami perumpamaan yang buruk. Nabi tak suka orang yang duk sibuk cerita. Kau tahu tak orang tu dia tu kan samalah macam
sekian. Tak memburukkan. Nabi kata tak ada. Orang beriman jangan sekali kita merendahkan sesama dengan orang-orang beriman yang lain. Sebab itu Nabi kata tiada bagi kami perumpamaan yang buruk. Datang orang, hadis ni panjang doktor semua. Hadis ni panjang. Datangnya orang nak menceritakan tentang si fulan Muslim yang lain, orang beriman yang lain. Dia tu ya Rasulullah, kami ni tak tahulah. Dia tu perangai dia lain macam sikit. Dia kalau tidur macam generator lah dia tu. Bising ke tidur contohnya. Nabi tak suka. Nabi kalau datang cerita pasal orang beriman, dia tu seperti ketua penyamun ya Rasulullah kan. Macam hari ni apa nak kata? Dia tu seperti tak tahu nak kata apa lah. Tali barut lah apa. Contoh kan. Nabi SAW tak pernah suka perkara-perkara yang menceritakan tentang keburukan seorang beriman lain kepada baginda. Kita pun kalau datang orang lain menceritakan dia tu kan perangai, tak tahulah. Sekian. Kita tutup telinga. Taklah tutup telinga terus macam tutup dengan tangan kan. Bermaksud kita palingkan. Nabi tak suka. Laisa lana masalun sau' Nabi kata. Tak suka Nabi dengar cerita pasal orang-orang beriman yang diburuk-burukkan. Betapa kesungguhan Nabi SAW kita nampak apa? Dalam ayat 10 tadi. Sungguhnya orang beriman itu bersaudara. Nabi tak suka kan, melihat kita memperburuk-burukkan satu dengan yang lain. So, kemudian sambung lagi. Fakarih tumu. Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Karih tumuh ni bermaksud karih tumuh ni benci. Fakarih tumuh, membenci. Maka tentulah kamu akan membenci kepada perkara tersebut, kata Nabi SAW. Tentulah kamu akan membenci. So, alamak, mana nota saya tertutup ni? Sorry. Okey. Fakarih tumuh. Jadi, mestilah kita akan benci kan. Perkara ribah ni tidak boleh berada dalam kalangan orang-orang Islam. Tak boleh. Jangan berlaku ribah dalam keadaan seharian. Walaupun dengan keadaan nama yang lebih sedap. Gosip. Membawang. Tak boleh ada lah kan. Tak boleh ada. Tidak boleh berada dalam masyarakat Islam. Sepatutnya kita menjadikan saudara se-Islam sebagai sasaran untuk mendapatkan pahala. Orang beriman dipatutnya saling kita bantu-membantu. Jadi sebagai lubuk-lubuk untuk mendapatkan pahala. Mengajak kepada perkara kebaikan dan kebajikan. Nampak orang beriman, maka kita jadi orang mengajak kepadanya kebaikan dan kebajikan. Sekarang bukan kata nak mengajak, menegur pun tak nak. Saya tak tahu lah, zaman dulu naik bas mesti saya akan bertegur sapa kan. Pakcik daripada mana kan. Sekarang ni bas tak naik, kereta api pun dah tahun bila lah last naik kan. Nak jumpa orang, dah jarang-jarang kan. Orang beriman kan, mengajak pada kebaikan dan kebajikan. Tegur menegur tu benda yang baik kan. Beramah mesra. Mencegah dari kemungkaran serta saling mendoakan dan bersangka ke arah kebaikan. Inilah peluang kita sesama Muslim. Ajak pada benda-benda yang baik. Dia buat benda tak baik pun kena buat. Kena lakukan sesuatu. Apa dia? Cegah kemungkaran dia lakukan. Doakan dan bersangka baik ke arah kebaikan. Bukan kita cegah kemungkaran tu kita kata dia ni memang tak tahulah geng-geng ahli neraka lah ni kan. Saya suka bila berlaku yang terbaru ini isu tentang hadis yang dikeluarkan daripada JAKIM kan. Sultan adalah bayangan Tuhan. Sampai geng-geng Siti Kasim tiba-tiba pun mengungkit, apa ni? JAKIM pun pakai hadis daif untuk berkongsi pada masyarakat, berkempen supaya kan. Satu, kita rasa, kalau saya rasa kelakar bila Siti Kasim kongsi tu, sebab banyak hadis sahih tentang jangan berpakaian seperti lelaki, elakkan LGBT kan, hadis sahih yang dia tak nak terima. Tapi bila bab hadis dhaif baru ni bukan main lagi. Dia bercerita apalah JAKIM ni institusi yang hebat tapi berhujah dengan masyarakat dengan hadis-hadis yang dhaif. Kita tak senang dengan orang-orang beriman yang macam ni. Tapi kita kena lakukan apa? Kita kena ajak mereka pada kebaikan. Dan orang yang kita rasa baik dengan mereka. Bukan setakat kita hanya ajak benda-benda yang baik aja. Perkara-perkara yang buruk pun mesti kita tegur. Dalam keadaan berkeluarga, berkawan kan. Benda yang tak betul cakap kan. Sebab kerana kasih sayang kita kepadanya.
saling doakan, bersangka ke arah kebaikan. Kita menegur pun bukan kita nak memburuk-buruk kan. Alah Siti Kasim ni cakap dia, paku dulang, paku serpih. Dan tu orang dia yang lebih kan. Tak, tapi kita berkata sesuatu dan kita bersangka ke arah kebaikan. Kita tak tahu di hujung nyawa nanti, saat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti, adakah mungkin dia tu lebih baik daripada kita untuk nak diberikan orang kata apa, keselamatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti. So itu bila kita dengan sesama orang beriman, apa dia? Melakukan ajak pada kebaikan, dan mesti ada dalam jiwa kita untuk bersedia mencegah kemungkaran dan mendoakan serta bersangka baik ke arah kebaikan. Kita mencegah kemungkaran pun kita sangka baik kepadanya. Mungkin ada sesuatu yang mungkin kita cegah dia, tapi dalam masa yang sama kita sangka bahawa nanti insya-Allah dia pun ada peluang untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Saya bawakan hadis daripada Ubaid Ibnu Asbad Ibnu Muhammad, daripada ayahnya dengan sanad yang sama bahawa Nabi SAW, Ubaid ni apa maksud? Ubaidullah kan, Ubaid lah, Ibnu Asbad Ibnu Muhammad, daripada ayahnya dengan sanad yang sama bahawa Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syara man amana bilisani walam yadkhulil imanu qalbi wala taghtabul muslimin wala tatatabba'u awratahum fa innahu man yatba' awratihim yatba'illahu awratahu wa man yatba'illahu awratahu yafdahu fi baitihi. Okey, yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman dengan lisannya. Hadis ni kena dilihat daripada awal. Hai orang-orang yang beriman dengan lisannya, tetapi iman masih belum meresap ke dalam kalbunya. Maksudnya orang yang kita bicarakan ni, kalau orang dah meresap iman dalam kalbu, maka dia okey, dia tak akan buat benda ni. Yang Nabi bersabda ni, Nabi panggil ni, ya ma'syara man amana bilisani. Orang yang hanya dia dia beriman dengan lisan sahaja, kan? So kita dapat dia punya formula je. Kalau kita berada dalam keadaan yang hujung tadi, yang nanti ada masalah-masalah, maksudnya kita ni pun sama je, kumpulan-kumpulan yang beriman dengan lisan sahaja. Hati belum terserapnya rasa keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata apa? Janganlah kalian mencela orang-orang Muslim, dan jangan pula kalian menelusuri aurat mereka. Aurat ni maksudnya benda-benda keaiban mereka. Aurat bermaksud tubuh badan mereka pun aurat lah, kan? Aurat. Benda-benda yang aib, yang tersorok. Aurat kan benda yang sepatutnya tutuplah aurat. Benda yang patut ditutup, kan? Okey. So Nabi kata, janganlah kalian mencela orang-orang Muslim, dan janganlah kalian menelusuri aurat mereka. Pergi cari salah mereka, pergi gembar-gemburkan tentang keburukan-keburukan mereka. Nabi kata apa? Kerana barang siapa yang menelusuri aurat mereka, yang mencari-cari keaiban mereka, benda-benda yang tertutup bagi mereka, ataupun tak tertutup pun tapi kita berlebih-lebihan. Saya terpaksa bagi contoh yang jelas lah. Contohnya macam isu Siti Kasim tadi kan. Kita mungkin tidak bersetuju dalam cara dia berfahaman. Dia nak memperjuangkan tentang sesuatu, tapi dalam keadaan dia tidak mengikuti hadis-hadis Nabi SAW. Dalam keadaan dia pun nampak gayanya, rambut pun masih lagi berwarna perang contohnya. Tapi jika kita tidak bersetuju, kita memberikan teguran, jangan sekali kita menelusuri aurat mereka. Maksudnya, tegur perkara-perkara yang salah dia. Jangan kita pula kata, ni air kat rumah karat ke? Kan? Sampai rambut pun jadi perang. So, jangan buat begitu, kan? Kita hanya profesional lah berkata perkara-perkara yang perlu untuk kita kata kepadanya. Tu Nabi kata, jangan cela dan jangan menelusuri aurat mereka. Jangan tiba-tiba lepas tu kita pula sekarang dia musim media sosial, kita boleh pergi dekat media sosial dia, kita duk cari, alah orang ni, anak isteri dia pun sama je perangai. Nampak ni anak isteri dia macam ni, macam tu kan. So jangan kita buat. Nabi kata apa? Kerana barang siapa yang menelusuri aurat mereka, maka Allah akan membalas
Allah akan balas menelusuri auratnya. Maka Tuhan akan satu masa akan terdedah keburukan-keburukan dalaman keluarganya pula, dalaman dirinya pula. Keaiban-keaiban yang disimpan selama ni. Dan Nabi kata, dan barang siapa yang apabila Allah Ta'ala dah buka auratnya, bermaksud buka, aurat ni faham benda-benda yang terhijab dalam jiwanya ataupun dalam keadaan hidupnya, Allah Ta'ala apabila barang siapa yang telah ditelusuri auratnya oleh Allah, maka Allah akan mempermalukannya di dalam rumahnya. Maksudnya, dalam rumah pun tak boleh nak bahagia, di luar apatah lagi. Dalam rumah pun akan saling, kita panggil apa, berantakan. Anak dapat melihat keburukan ibunya, ibu dapat melihat keburukan suaminya, suami pun dapat melihat perangai-perangai tapah apa anak-anaknya kan di dalam rumah dia. So jangan suka pergi stalk bahasa anak muda sekarang kan. Alah, stalk aja nak tengok dia buat apa kan, isteri dia macam mana kan. Ustaz Noh ni ustaz kan, keluarga ni macam mana, adik-beradik dia apa semua kan. Contohlah kan. Wattaqullah, sama lagi kita. Wattaqullah, ayat yang sangat besar apa dia, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kaitkan tentang kita kata apa? Bukan perdamaian, tentang perbuatan ini kan. Allah Taala kaitkan tentang perbuatan ini dengan takwa. Semua yang kita lakukan ini kaitannya balik pada takwa. Permulaan untuk takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila adanya takwa, maka urusan menjaga diri dan hati akan menjadi mudah. Semua yang kita fikirkan tadi balik kepada akhirnya apa? Takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermaksud di awal iman, di hujung takwa. Ya ayyuhallazina amanu, yang di hujung-hujung ittaqullah kan. Akhirnya bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Maksudnya benda yang saling berkaitan. Iman takkan dapat kuat, takkan dapat lebih baik, takkan dapat kukuh, melainkan dengan apa? Melainkan dengan kita betul-betul sentiasa memumpuk takwa kita. Buat apa yang Tuhan suruh, tinggalkan apa yang Tuhan larang, dan juga kita jauhi perkara-perkara yang syubhah. Barulah dikira takwa jika seorang itu melaksanakan apa yang diperkatakan. Okey. So wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang lain, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, mestilah ada iman. Tapi orang beriman kerjanya apa? Kena bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kalau kita ada api, maka takwa itu adalah kipasnya. Kalau kita kipas, takwa kita lagi kuat. Takwa dengan betul, buat apa yang arahnya betul-betul kipas tersebut, maka api akan jadi lebih membara. Itulah iman dan takwa. Jadi ceritanya pasal api kita, cahaya keimanan. Tapi untuk mendapatkan keimanan yang betul, kena buat apa yang Tuhan perintahkan. Selepas ya ayyuhallazina amanu tu apa tadi? Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'dha. Ada 3 perkara besar yang kita baca dalam ayat ini. Iaitu yang pertama, jangan kita suka bersangka-sangka. Yang kedua, jangan menyiasat-nyiasat, mencari aurat keburukan-keburukan orang. Yang ketiga, jangan kita mengumpat satu dengan yang lain, terutama sama orang beriman. Okey, wattaqullah, maka datangnya takwa kita kepada Allah Taala dengan kita melakukan perkara-perkara tersebut. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Allah Maha menerima taubat terhadap orang-orang yang mahu bertaubat kepadanya, lagi Maha penyayang pada orang yang kembali kepada jalannya dan percaya kepadanya. Cerita pasal penyayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah cerita dahulu perumpamaan. Kan? Kalaulah seorang ibu bapa, yang mungkin antara kita ni semua dah merasai, jiwa merasai ibu bapa. Senakal-nakal anak kita kan, kesalahan yang dilakukan, sampai satu masa kita akan pujuk dia kembali. Dulu atuk rotan saya nakal contohnya. Lepas tu malam-malam kasih sayang seorang orang tua akan datang kepada kita, dia akan sapu minyak kat kita kan. Kita pun sama juga, ada anak pun macam tu
geram-geram pun macam-macam, tapi akhirnya kalau sampai satu masa kita akan kesian dekat dia. Bagi orang yang normal lah kan. Itu manusia sesama manusia. Kita rasa kasih kepadanya. Kita rasa pengampun. Tak apalah. Salah. Tu nak buat macam mana. Ini kan Allah Subhanahu Wa Taala yang berganda-ganda kasihnya. Yang macam-macam kita buat salah, dia masih bagi kita oksigen untuk bernafas. Yang macam-macam kita lakukan kemungkaran, dia masih lagi kita bagi kita rezeki. Semalam tak berapa nak ingat Allah, hari ni dia bagi umur lagi. Hari ni kalau kita tengok apa yang berlaku, orang tak ingat kat kita, dah peduli apa. Tahun depan ataupun musim akan datang, aku tak nak undi kau lagi. Contohlah. Tapi Allah Ta'ala tak pernah mengangkat manusia daripada mandatnya. Terus menjadi manusia. Kan? Terus menjadi manusia. Tidak pernah Allah Ta'ala angkat sesuatu daripada kita. Menunjukkan tentang betapa pemurahnya dan betapa besar kasih sayang Allah kepada kita. Okey. Berkaitan dengan peristiwa ataupun perbincangan kita pada hari ini, jumhur ulama, maksud jumhur tu bermaksud majoriti. Majoriti ulama mengatakan bahawa cara bertaubat dari mencela orang lain, ada pernah kita lakukan, mengumpat dan sebagainya, mencela, membawang, bercerita tentang orang. Kata para jumhur ulama, cara bertaubat bagi orang yang mencela orang lain ialah bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, iaitu bertaubat sungguh-sungguh. Kan taubat apa dia? Taubat mengucapkan pengampunan pada Allah, lepas tu menyesal di atas perbuatan, dan ketiga, dan berusaha agar tidak akan mengulangi dia kembali. Kan? Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Kita bertaubat, kita nak kembali pada Allah dan kita menyesal dan tak nak ulangi lagi perbuatan tersebut. Kata jumhur ulama, jika pernah melakukan perbuatan ini, maka wajib untuk seseorang itu bertaubat dan dengan azam bersungguh-sungguh bahawa tidak akan mengulanginya perbuatan tersebut lagi. Akan tetapi, ada juga persoalan, apakah disyaratkan menyesali perbuatan telah lalu tersebut? Maksudnya, apakah disyaratkan menyesali perbuatan telah lalu tersebut dengan menceritakan, terpotong, dengan menceritakan kepada si fulan. Boleh faham kot? Kan? Maksudnya, adakah kita bila menyesal, bertekad nak bertaubat, kita mesti menceritakan kepada si fulan yang kita umpat tersebut. Kita pergi dekat dia, encik kan, saya nak mohon maaf ni, saya nak bertaubat pada Allah. Saya pernah mengumpat encik. Maka saya nak cerita ni, saya pernah mengumpat encik. Encik ni dulu saya kutuk encik, lubang hidung besar ke apa semua. Lalu saya nak mohon maaf kepada encik. So masalah itu masih diperselisihkan. Ada yang kata, iaitu jumhur kata hendaklah pelakunya meminta maaf kepada orang yang dicela je. Mesti minta maaf. Macam mana? Tapi ada juga pandangan yang lain. Ulama lain yang mengatakan bahawa tidak disyaratkan meminta maaf dari orang yang dicelanya. So kalau kita ni rasa tak berani lah Ustaz, ambil lah. Ada juga pandangan ulama lain kata tak payah, tak payah cerita pun tak apa. Sekiranya dia memberitahu kepadanya apa yang telah ia lakukan terhadapnya, barangkali hatinya lagi lebih sakit daripada seandainya tidak diberitahu. So terpulanglah pilih macam mana perselisihan. Ini adalah satu perselisihan. Ada yang kata ceritalah untuk mohon maaf, ada yang kata tak payah, nanti lagi sakit hati. Tetapi di antara cara yang diajarkan oleh Nabi SAW, di antara cara yang diajarkan oleh Nabi SAW, iaitu Nabi sebut apa? Cara yang terbaik adalah pelakunya membersihkan nama orang yang dicela. Maksudnya kita tak perlu berhadapan secara direct dengan orang yang pernah kita cela tersebut, tapi siapa yang pernah kita cerita kepada isteri kita, abang nak kita kata abang nak minta maaf, atau kepada suami kan, nak minta maaf lah pasal apa, hari tu pernah cerita pasal seorang tokoh kita ni, dia tu dulu kan, I tak suka kat dia lah. Lepas tu I pun cerita dengan you, ingat lagi tak? Lepas tu I tahu rupanya benda tersebut salah kan. Polis dah keluarkan kata siasatan. Rupanya benda tersebut tak betul.
hari tu tak suka dengan si Fulan ni, nama dia Nilofa. Tak suka. Kita pun bercerita lah pasal dia, duk perli-perli dia beli kapet kat Nilai dah berada dalam Selangor. Akhirnya bila masuk mahkamah didapati dia tidak bersalah. Rupanya dia memang ada surat rentas negeri urusan kerja untuk membeli kapet bagi urusan-urusan yang dia hendak lakukan untuk pejabat dia kena apa ikutlah kan. So nak geram-geram lah. Tapi dah polis kata, mahkamah kata tak bersalah lah. So kita pun rasa macam, itulah, Air ada cerita dengan you dulu kan. Air pun nak kata, dah lah, janganlah kita umpat dia lagi kan. Apa kata kita doakan kebaikan untuk Nilofa dengan suami dia. Saya bukan peminat Nilofa. Dengan nanti kan kata, leh ustaz ni kan. Saya tak ada kaitan dengan dia. Saudara mara pun tak ada. Tapi nak katanya begitulah. Contoh satu. Banyak lagi contoh. Kita sekarang zaman media sosial. Ada dia kejap kita nak tengok dekat Facebook kita, dekat WhatsApp kita. Apalah si kita punya menteri lah itulah ni kan. Tak itulah. Jangan suka menimbulkan syakwa sangka ataupun ikuti perkara-perkara yang ada zon daripada awalnya. Datang ni zon tu sangka-sangka sikit apa yang berlaku, doktor semua. Tengok lepas tu boleh mengumpat, boleh mencari-cari kesalahannya. Asalnya daripada apa? Ikuti sangka dia. Ijtanibu katsiran minaz-zon. So ayat ni susunan dia sangat cantik. Mula-mula jangan sekali dekat dengan zon. Kalau dah dekat tu perhati kan. Tengok. Lepas tu mulalah kita akan menyiasat. Bila dah siasat tu, betul juga kan. Dia ni memang akhirnya kita akan jadi mengumpat. Maka Tuhan kata bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So media sosial hari ni jangan kita ada sangka. Tiba-tiba orang kongsi saja ataupun ada orang nak menimbulkan sangkaan-sangkaan, janganlah kita ikuti kan. Sangkaan-sangkaan tersebut tidak penting kerana tak ada urusan dengan kita. Tak ada urusan dengan kita pun. Sabda Nabi SAW. Saya baca hadis ni sebab kita dah lah jarang baca hadis kan. Saya bacalah. Man hama mu'minan min munafiqin ya'ibuh ba'asallahu ilaihi malakan yahmi lahmahu yawmal qiyamah min nari jahannam wa man rama mu'minan bi syai'in yuridu syai'nah habasahullahu ala jisrin jahannam hatta yakhruju mimma qala. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang membela seorang mukmin dari orang munafik yang mencelanya, maksudnya bela, boleh balik nama orang tersebut. Jangan kita ikuti. Kita betulkan kembali. Membela seseorang dari orang munafik yang mencelanya, maka Allah Ta'ala akan mengirim malaikat kepadanya untuk melindungi dagingnya kelak di hari akhirat. Pada hari dari api neraka Jahannam. Malaikat akan protect kita. Api tak akan dapat membakar kita di hari akhirat nanti. Dan barang siapa yang menuduh seorang mukmin dengan tuduhan yang ia maksudkan mencacinya, maksudnya mengutuk-kutuk tadi, maka nanti Allah Ta'ala akan buat apa? Allah Ta'ala akan menahan di jambatan neraka Jahannam hingga ia kembali mencabut apa yang dituduhkannya tersebut. Bermaksud terhenti kat neraka Jahannam. Nak cabut balik, tak boleh nak cabut dah. Kalau cabut balik, ya Tuhan, aku taubat ni. Tak jadi ya nak kutuk-kutuk Nilofa, nak kutuk siapa ke kan. Ni semua masalah hatiku sendiri ya Allah kan. Geramnya pasal ada zon dengan orang, mula siasat-siasat sebagainya. Tak boleh nak cabut dah. Maksudnya akan kembali ditunggu oleh Allah di neraka Jahannam tu, bermaksud dia akan tunggu di situ dan akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah kadar kuota azab Allah Taala kepadanya di atas kesalahan mencela tersebut selesai. Okay. So habis ayat yang ke-12. Bermulanya ayat 12 ni perbincangan dia pada apa? Daripada zon, sangka. Hati rupanya. Hati ni ada sangka-sangka mulalah kan. Nak menyiasat, nak mengkeji hati kan. Macam mana nak bersihkan hati? Istighfar. Kan? Nak bersihkan hati, istighfar. Zikrullah. Istighfar lah, terutama istighfar. Ada orang yang suka selawat. Saya tak salahkan, selawat tu satu perkara yang baik. Sampai dia mengatakan, Ustaz, amalan yang paling baik adalah selawat, Ustaz. Dia kata kat saya. Saya kata, siapa yang kata? Dia kata, ya ulama-ulama kata selawat ni bagus. Kita kan kena cinta Nabi.
Tu saya kata kalau cinta Nabi, Nabi bagi banyak amalan yang ikut dengan tata cara yang telah ditunjukkan. Untuk diampunkan dosa, istighfar. Untuk mohon syafaat, selawat. So dalam hal ini nak bersihkan hati, istighfar. Nak melembutkan hati, ya selawat. Selawat. Kalau kita tengah marah, maka kita istighfar. Dan selain daripada itu, banyakkan berselawat. Allah sallallahu Muhammad, Allah sallallahu Muhammad. Untuk melembutkan hati. Istighfar untuk membersihkan hati. Okay. So, isu hatilah perbincangan kita pada hari ini. Okay. So, ibrah dan kesimpulan kita. Orang yang beriman bukan sahaja perlu untuk menjadi orang yang berakhlak. Okay. Orang yang beriman bukan sahaja perlu menjadi orang yang berakhlak serta penampilan baik dan serta penampilan luaran. Okey. Tetapi turut menjaga dalam hati dari perkara yang tidak baik dan tidak bermanfaat. Kan tidak bermanfaat. Apa yang terzahir ni daripada hati kita kan, tidak bermanfaat. Tu jagalah hati. Banyakkan istighfar. Saya bercakap tu diri saya lah ni yang tengah muhasabah. Ya Allah, hati kita ni tak tahu macam mana lah. Okay. Yang kedua, kan hati kan Nabi kata, satu hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Nabi kata, setiap Bani Adam ini ada seketul daging. Dan jika iza hasada jasadu kullu. Wa iza hasana jasadu kullu. Ala zalika wahya qalbu. Nabi kata, dalam seketul, dalam jasad kita ni ada mudrah. Mudrah ni dalam bahasa medical seketul daging darah yang daging yang berdarah. Kan kita ada belajar dalam sains kan, dalam kita belajar mudrah, alaqah, nutfah, mana dulu nutfah, mudrah, alaqah kan. Mula-mula nutfah ni titik je. Lepas tu jadi mudrah, seketul daging yang tak ada bentuk pun. Alaqah dia dah mula tergantung dekat rahim ibu. Mudrah ni itulah seketul daging yang berdarah tu kan. So Nabi kata dalam jasad manusia ada seketul daging, hatilah hati kan. Iaitu Nabi kata jika baiklah hati tersebut, baiklah seluruh jasadnya. Telinga dia nak mendengar benda baik, mulut dia akan kata benda-benda yang baik, tangan nak buat benda yang baik kan. Dan Nabi kata apa? Jika buruk, buruklah. Nabi kata ala zalika huwal qalbu. Itulah adalah qalb, hati. So jagalah hati. Yang kedua, sesungguhnya kejahatan mengumpat itu sangat besar. Kejahatan mengumpat itu sangat besar sehingga diumpamakan memakan bangkai daging saudaranya tersebut. Okey. Saya nak tambah lagi lah yang kedua. Sesungguhnya permulaan mencari keburukan dan umpatan itu bermula dari sangkaan. Kan mula pada sangkaan kan Zon. Okey. Yang bersangka buruk tu ke Ustaz? Ya, bersangka tu. Bila bersangka tu dia datang yang kemudian tu. Mari tengok ayat Quran ni kan. Mula-mula Tuhan kata apa? Wahai orang beriman, jauhilah kamu daripada sangkaan. Lepas tu dia akan datang tajassasu wala yaghtab. Tu maksudnya. Okey. Yang ketiga, sungguhnya kejahatan mengumpat itu sangat besar sehingga diumpamakan memakan bangkai daging saudaranya tersebut. Itu sangat besar. Jangan gosip, jangan membawang walaupun apa bahasa-bahasa yang akan dipercantikkan, jangan kita sekali-kali terjebak dengan normalisasi dosa yang dilakukan oleh manusia pada hari ini. Normalisasi dosa. Normalisasi. Nampak dosa tu biasa je. Alah, membawang suka-suka hatilah. Kan? Biarpun kita tak dikemari, sebab apa kita tak suka membawang. Saya di antara anak buah yang tak terkenal dekat makcik-makcik saya. Kan? Sebab bukanlah tak terkenal macam mana. Sebab kalau dalam satu majlis
duduk dekat dapur kan, sambil-sambil gosip-gosip. Saya lalu je nanti anak-anak buah, anak makcik-makcik saya kata, oh, okey, kita tak boleh bersembang macam ni sebab ustaz dah lalu kan. Sebab saya takkan bagi dia orang bercakap benda-benda yang bukan-bukan. Saya cakap dia, tak baik makcik, benda-benda yang tak tu diam je, tak payah cerita-cerita. Payah cerita-cerita benda-benda yang baik. Adik-beradik saya yang perempuan, kakak-kakak saya pun kalau ada orang nak potong-potong bawang kan, buat kerja kat dapur, saya bercerita, saya akan cakap, awak nak cerita, cerita je kan? Tapi jangan cerita ikut-ikut bahasa-bahasa orang lain. Dia nak suka bergosip-gosip kan, tak baik, membawang. Kakak-kakak saya tegur macam tu je kan. Okey, yang keempat, orang Islam yang pernah melakukan dosa ini wajib bertaubat serta berusaha menjaga kembali nama baik orang tersebut. Orang yang pernah lakukan, wajiblah dia bertaubat dan kembali jaga nama baik orang tersebut. So kalau pernah lakukan, bangun malam hari, berdoa kebaikan pada orang tersebut. Boleh minta maaf, tak berani, tak apa. Tapi bela kembali nama baik orang tersebut, bersihkan kembali. Okey, sekian ayat yang ke-12. Wallahu a'lam. Kita buka pada sesi perbincangan ataupun ada soal. Assalamualaikum Ustaz. Saya Cik Su. Oh ya, daripada mana tu ya? Macam radio ya? Itulah. Ya, Cik Su. Hello? Ya, macam ni. Kalau biasanya kan duduk membawang lah apa kah. Yang ini kalau di kalangan adik-beradik yang kuat menyakat. Tak apa, diorang sakat memang style menyakat macam tu. Tapi hakikatnya memang tak boleh kalau saya faham hari ni lah kan. Jadi macam mana nak bermula daripada kita? Sebab kadang kita ni yang kecil, kita ada lagi pangkat kakak-kakak, pangkat abang-abang yang padanya apa, pengamatan kita nampak kan penampilannya secara fizikalnya baik. Tapi bila buat music macam tu, macam mana kita nak hentikan dia? Bolehlah bagi tips Ustaz. Kalau mengusik, tak apa juga. Itu saya ingat ayat yang ke-11 yang kita bincang. Jangan sampai mengusik-ngusik dengan gelaran-gelaran ataupun perkara-perkara yang keluar daripada iman. Bergurau pun tak apa. Cuma yang dalam ni bercerita kan ada dua benda sebelum ni. Satu, saya kongsi balik nota ni. Mana dia? Itulah tak datang lagi minggu lepas kan? Jangan dekat yang tu. Tapi saya tak gosip kan. Kami tak gosip minggu lepas. Tak ada. Ada dua kan. Satu namimah. Satu lagi ghibah. Ini dalam hal mengumpat. Mengumpat yang saya kata membawang. Membawang ni lebih pada mengumpat. Yang mengejek tu dalam bahasa ni kita panggil apa? Membahan. Membahan kan dalam ayat yang sebelum ni. Ayat yang ke-11. Yang kita bincang. Tak boleh bagi gelar-gelaran ataupun membahan-bahan. Prank. Boleh tak prank? Prank pun tak boleh. Prank pun tak boleh. Nabi SAW pada satu peristiwa keluar daripada masjid. Ada seorang sahabat tertunduk-tunduk cari selipar dia. Lepas tu sahabat yang lain tu tergelak-gelak. Rupanya mereka surukkan selipar seorang sahabat yang lain tersebut. Lepas tu Nabi tanya, apa yang kamu buat ni? Tak ya Rasulullah, kami ni gurau, kami suruk selipar je. Nabi tanya, apa yang kamu buat ni? Tak ya Rasulullah, kami ni gurau je. Nabi tanya kali ketiga. Maksudnya Nabi sangat tegas. Nabi tak suka orang lakukan prank, menyusahkan orang lain. Prank. Bahan. Ayat yang ke-11. Tak boleh membahan orang lain. Bergurau tak ada masalah. Nabi pernah bergurau dengan sahabat-sahabat. Tetapi memberikan gelaran-gelaran yang tidak sepatutnya kepada sahabat. Sama ada gelaran yang keluar daripada iman. Yang kedua, gelaran nampaknya baik tapi tak disukai oleh si fulan tersebut. Maka tak boleh kita lakukan. So itu saya ingat dalam hal membahan. Yang ada pun mengumpat ni ada dua. Satu ghibah, satu namimah. Namimah benda yang betul. Tapi kalau orang tu cerita, orang tu tahu yang kita bercerita tentangnya, maka dia tak suka. Saya bagi contoh namimah. Si A beli emas, gelang baru. Rantai baru. Tak ada orang tahu pun sebab dia pakai dalam tudung dia untuk dia. Tapi lepas tu orang yang tahu bercerita, kau nak tahu tak, si fulan tu dia beli emas baru kan. Wih, mahal emas dia. Tak berapa kilo dia beli tu kan, gantung kat leher. Maka si fulan yang membeli tadi dia tak suka. Kau pergi cerita kat dia orang, kenapa? Aku tak suka. Tu namimah. So tak boleh. Ghibah, mengumpat benda yang tak betul kan, pun tak boleh. Okay, so pertama kita kena clear lah.
Kalau kita usik mengusik dalam keadaan benda yang tak salah, tak apa. Tapi kena berhati-hati. Okay. Untuk kalau pula benda tersebut tak betul, kita kena juga menegur. Kena menegur dengan cara yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW lah, iaitu jika kita melihat gosip-gosip tu berlaku, kan, bawang-membawang tu berlaku, jika kita ada kekuatan, maka kita tegurlah dengan tangan, berhentikan. Kalau kita ada kekuatan dengan lisan, kita cakap. Tapi kalau kita tak ada kekuatan, orang tengok kita, alah kau ni kecil kan, budak lagi, jangan nak nyampuk kat kami ni. So tegurlah dengan doa ataupun dengan dalam hati. Ya Allah, aku tak gemar melihat benda-benda ni. Kita jauhi perkara tersebut dan kemudian kita pun doakan kebaikan kepada mereka. Itulah. So 3 perkara itulah, ikutlah step tu. Kalau boleh nombor 1, nombor 1. Tak boleh nombor 1, nombor 2. Tak boleh nombor 2. Hati je lah. Saya tak tahu. Saya daripada kecil memang makcik saya segan dengan saya. Kan saya cerita kan, makcik saya anak dia, orang lain nak masuk Minang pun makcik saya call saya. Boleh tak datang? Sampai sepupu saya tu call saya. Dia kata, Abang Noh boleh tak tolong beritahu kat mak, boleh tak terima lelaki ni? Macam tu. So, tapi saya memang sebab kenapa dia orang segan, sebab saya ingat saya ni tak banyak cakap kot. Saya tak minat bercakap sebenarnya. Dalam kita punya sharing ni banyaklah cakap. Tapi kalau kat luar saya macam tak apa nak. Kalau benda-benda yang best berbincang, saya semangat. Tapi kalau cerita kita tak, saya sama dia kot dalam grup kita ni. Nak cerita pasal artis lah apa kan. Aduh, tak minat lah. Korea ke apa kan. Itulah. Okay. So tu lagi ada apa? Okay, so kalau tak ada apa-apa, kita selesai ayat yang ke-12 daripada surah Al-Hujurat. So, jagalah luaran kita, kata-kata kita, sebagaimana ayat yang ke-11. Jagalah dalaman kita, hati kita. Sebab kata Nabi yang saya sebut tadi apa? Jika baiklah hati tersebut, maka baik seluruh jasadnya. Jika buruklah hati tersebut, maka buruklah apa yang terzahir daripadanya. Dan juga ingat daripada susunan ayat ni kita dapat pelajari sesuatu apa? Jangan mulakan sangkaan. Mulanya sangkaan, kita akan mencari-cari, menyiasat, dan akhirnya kita akan terjebak dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk jiwa kita dan diri kita. Dan akhirnya kita perlu kembali kepada takwa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahajalah untuk pada hari ini. Kita setakat itu dahulu. Pertemuan terakhir kita dalam bulan Syawal. Bulan depan kita akan masuk bulan Zulkaidah kan. So kita habis Syawal ya. Selamat hari raya. Raya lagi. Raya ditangguhkan ni. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita akhiri dulu dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kami redha-Mu, Ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu, Ya Allah. Jauhilah kami semua daripada azab api neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami sejak daripada kecil hingga kini. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang yang peroleh nikmat, bukan jalan orang diberkahi dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ya Muqallibal Qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agama-Mu dan syariat-Mu. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, yang Kau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Rabbi sya'alna muqimas salaha min zuriyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah diri kami di kalangan orang-orang yang mendirikan solat serta di kalangan zuriat kami. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Setakat tu saja. Yang baik tu datang daripada Allah, yang lemah tu datang dari diri saya sendiri. Setakat tu saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam. Terima kasih Ustaz. Salam. Sama